Selamat sejahtera semua, kami adalah dari Kumpulan 7 ingin membentangkan topik sumbangan-sumbangan bidang astronomi. Astronomi, juga dikenalkan sebagai ilmu falak, bermaksudlah cabang sains yang melibatkan pembelajaran jasad cakrawala. Penterjemahan karya astronomi adalah satu sumbangan terhadap bidang astronomi. Contohnya, Muhammad ibn Ibrahim Al-Fazari telah mengkaryakan buku Siddhartha dan Al-Khawarizmi telah mengkaryakan kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Pembinaan balai cerap di kawasan wilayah Islam. Hasil pembinaan tersebut dapat membantu pengajian bagi menentukan arah kiblat yang tepat di pelosok dunia. Balai-balai cerap dilengkapi dengan berbagai peralatan astronomi seperti astrolab, berfungsi sebagai pengukuran jarak antara sesuatu bintang, pengukuran pasti bumi dan luas bumi serta pengukuran latitud matahari dan bintang-bintang di galaksi. Seterusnya, penghasilan teori baru berkaitan dengan kedudukan planet. Nasir al-Din al-Tusi dan Quwat al-Din al-Shirazi memperbaharui teori yang dibenarkan oleh Ptolemy. Hasil daripada perbincangan ahli-ahli astronomi dan cerapan di Balai Cerap Marahah menghasilkan teori pertama yang menolak pandangan Ptolemy tentang teori planet. Sumbangan yang keempat ialah astronomi pada zaman tamadun Islam telah menjadi pembangkit kepada astronomi moden masa kini. Ahli astronomi kontemporari mampu membetulkan dan memperbaiki astronomi Grik dengan mencipta dan menghubungkan matematik bagi menjelaskan pergerakan objek di langit selain melakukan cerapan yang bersistematik pada zaman kegemilangan tamadun Islam. Melalui perkembangan ini, maka astronomi Islam telah memainkan peranan yang fundamental dalam membangkitkan revolusi dan pembaharuan pada zaman tamadun Eropah. Akhir sekali, tokoh-tokoh Islam juga memberi sumbangan dalam penamaan bintang-bintang. Nama-nama bintang seperti Aldebaran, Deneb dan juga Altair merupakan nama-nama bintang yang diberikan oleh sarjana Islam dan masih digunakan dunia barat pada masa kini. Al-Battani merupakan seorang pakar sains Islam dari Syria pada tahun 858 hingga 929 Masehi. Di barat, beliau dikenali sebagai Albategnius. Sumbangannya terhadap tamadun Islam ialah beliau telah memperkenalkan ilmu trigonometri sefra ke dalam ilmu falak yang digunakan sehingga hari ini. Salah satu karyanya yang paling popular dan bernilai ialah Al-Zich Al-Sabi. Kitab itu dijadikan rujukan para ahli astronomi barat selama beberapa abad selepas Al-Battani meninggal dunia. Kandungan kitab tersebut adalah berkenaan dengan perkiraan awal bulan baru, perkiraan panjang matahari dan mengoreksi hasil kerja Ptolemaios mengenai orbit bulan dan planet-planet tertentu. Ibn al-Zakali adalah saintis barat mengenalnya dengan panggilan Arzakel. Beliau merupakan seorang tokoh astronomi yang mahir dalam menentukan gerhana matahari. Sebagai contoh, beliau telah berjaya mencipta sebuah kompas untuk menentukan jarak antara bulan dan bumi serta antara bintang-bintang dan matahari. Penciptaan kompas ini telah digunakan oleh umat Islam dalam pelayaran di laut dan akhirnya membolehkan kegiatan perdagangan dan pelayaran berkembang dengan pesat. Ibnu Yunus terlahir di Mersi. Beliau menerbitkan jadual yang berguna mengenai pengiraan waktu berdasar matahari. Untuk menyemak data parameter planetari yang disediakan, Yahya bin Abi Mansur, Ibnu Yunus melaksanakan cerapan gerhana matahari dan bulan serta iktimak planet. Al-Farghani menulis buku bertajuk Elements of Astronomy, kitab fi Al-Harakat Al-Samawiyah wa Jawami Ilmu Al-Nujum yang mengenai penggerakan objek di langit secara lengkap. Beliau juga menulis buku mengenai astrolab yang menerangkan teori matematik di balik penggunaan peralatan astronomi itu. Kejayaan yang lain, beliau mendapati bumi mempunyai ukur lili sejauh 11,700 km termasuk menentukan ukur lili planet. Seterusnya, Al-Sufi Abdurrahman Al-Sufi. Di barat, beliau dikenali sebagai Az-Zohbi. Al-Sufi merupakan sarjana Islam yang mengembangkan astronomi terapan. Terapan itu berkontribusi besar dalam menetapkan arah laluan bagi matahari, bulan, planet dan juga pergerakan matahari. Dalam kitab Al-Kawakib Al-Sabita Al-Musawa, Az-Zohbi menetapkan ciri-ciri bintang selain memperbincangkan kedudukan bintang, jarak dan warnanya. Tokoh yang seterusnya ialah Khalifah Al-Ma'mun. Dalam bidang ilmu astronomi, beliau merupakan pelopor pertama yang mendirikan pusat penyelidikan ilmu yang berkenaan dengan menggunakan alat-alat yang sudah agak sempurna dan teratur di Baghdad.
Tujuannya untuk mengetahui gerak-geri bintang-bintang di langit supaya mereka dapat mengetahui hal berkaitan musim-musim dan arah angin, tidak seperti ahli astronomi terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui nasib baik dan buruk yang akan menimpa manusia. Seterusnya, Abu Rayhan al-Biruni juga adalah salah satu tokoh-tokoh astronomi Islam. Beliau telah menilai latitud Badi Kurt dan Khwarizm dengan menggunakan altitud maksimal matahari. Selain itu, beliau menulis beberapa hasil kerja, contohnya kajian unjuran permintaan dan kartografi yang termasuk pengkaedahan untuk membuat unjuran hemisfera pada sata matematik. Di samping itu, beliau menulis buku bertajuk Kronologi yang merujuk kepada hasil kerja lain yang dihasilkan oleh dia. Akhir sekali, Jabir Ibn Aflah ialah ilmuwan pertama menciptakan sfera cakrawala yang mudah dipindahkan untuk mengukur dan menerangkan mengenai pergerakan objek langit. Beliau juga merupakan astronomi Muslim pertama di Eropah yang membangun Observatorium Giralda di kota kelahirannya, iaitu Seville. Antara salah satu bukunya yang bernama The Book of Astronomy, beliau telah kaji mengkritik beberapa pandangan dan fikiran astronomi Ptolemaios, terutama pendapat yang menegaskan bahawa planet-planet yang paling dekat dengan matahari ialah Merkurius dan Venus. Kesimpulannya, walaupun segala pencapaian tokoh-tokoh amat membanggakan, ajaran Islam tetap mengaitkan kejadian dan rahsia alam sejagat dengan keesaan dan kebesaran Allah. Inilah pembentangan kumpulan kita. Sekian, terima kasih.